Assalamualaikum. Hari ini kita teruskan dengan topik 8.3 isotop untuk menghabiskan bab 8. Jadi saya harap kamu semua dapat berikan perhatian untuk topik yang sedikit ni Okey, pertama hari ini kamu mesti tahu bagaimana nak menerangkan isotop dengan contoh. Seterusnya yang kedua, kamu juga mesti tahu bagaimana nak menentukan bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon dalam isotop. Dan yang ketiga ialah kamu boleh berkomunikasi mengenai kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Okey, apa itu isotop? Isotop ialah atom bagi suatu unsur yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama tetapi bilangan neutron berlainan. Okey, yang ini yang kamu kena tahu untuk maksud isotop. Apa dia isotop? Bilangan proton dan elektron yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Okey, seterusnya ialah apa itu radioisotop? Radioisotop ialah isotop yang tidak stabil yang memancarkan sinaran radioaktif. Kemudian isotop ni biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja. Contoh, isotop hidrogen yang mempunyai satu proton dan dua neutron ditulis hidrogen 3. Ini kebiasaannya ditulis hidrogen 3 iaitu biasanya ditulis nombor nukleonnya saja. Okey, seterusnya kamu boleh lihat contoh-contoh isotop. Okey, ini adalah isotop untuk hidrogen. Okey, kalau hidrogen 1, hidrogen 2. Okey, kita lihat di sini bilangan protonnya, bilangan proton 1. Okey. Sama juga untuk hidrogen yang kedua ni, bilangan protonnya 1. Bilangan elektronnya sama 1 1. Kita dah lihat tadi kan maksud isotop, bilangan proton dan elektronnya sama tetapi bilangan neutronnya berbeza. Okey, kita lihat hidrogen 1, bilangan neutronnya 0. Okey, tetapi bilangan nukleon 1. Neutron lain nukleon lain bagi hidrogen 2, bilangan neutronnya 1. Jadi jumlah ataupun bilangan nukleonnya ialah 2. Okey. Alright, seterusnya ialah karbon 12, bilangan protonnya 6, bilangan elektronnya pun 6. Begitu juga dengan karbon 14, bilangan protonnya 6, bilangan elektron 6. Tetapi bilangan neutron bagi karbon 12 6. Manakala karbon 14 ialah 8. Jadi untuk bilangan nukleon, ini bilangan nukleon ialah hasil untuk karbon 12 ialah 12. Manakala untuk karbon 14 ialah bilangan nukleonnya 14. Jadi saya harap kamu boleh lihat contoh-contoh lain daripada buku teks kamu. Ini adalah contoh yang saya tunjukkan. Jadi kamu kena baca dan bandingkan. Kemudian mesti tahu bagaimana nak melihat bilangan proton, bilangan elektron serta bilangan neutron dan juga bilangan nukleon bagi isotop. Okey, seterusnya ialah yang ketiga iaitu kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Okey, kita boleh lihat di sini beberapa bidang yang boleh kita gunakan isotop dalam kegunaan isotop ni Okey, bidang yang pertama ialah bidang perubatan. Ini contoh isotop yang digunakan iaitu natrium 24. Apa guna natrium 24 ni? Ia digunakan untuk mengesan pembekuan darah dalam otak. Kobat 60 membunuh sel kanser. Iodin 131 mengesan kerosakan kelenjar tiroid. Jadi kamu kena mengingat dan juga mengetahui kegunaan isotop ini. Seterusnya dalam bidang pertanian, fosforus 32 digunakan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Ini karbon 14 yang tadi tu kan. Okey, karbon 14 ni biasanya digunakan untuk mengkaji lintasan karbon dalam proses fotosintesis pada tumbuhan hijau.
Okey, untuk bidang arkeologi dan geologi, karbon 14. Ada juga karbon 14 yang digunakan untuk mengkaji usia artifak purba. Yang ni yang nak mengetahui umur umur bahan-bahan ataupun tulang, biasanya gunakan isotop karbon 14. Okay, dalam teknologi makanan, Kombat 60. Kombat 60 ni digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan. Okay, seterusnya dalam bidang industri kertas, isotop yang digunakan ialah americium 241. Okey, ia digunakan untuk mengawal ketebalan kertas. Dan bidang penjanaan tenaga elektrik ialah uranium 235 yang biasanya digunakan untuk menjana tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Okey, inilah beberapa isotop yang digunakan dalam berbagai bidang. Okey, dah selesai Okey, baiklah, kamu boleh buat latihan 8.3, snap satu gambar macam biasa dan hantar ke channel Cikgu Khalid dan Google Form. Okey, kerja saya sebenarnya mudah waktu kelas saya akan gunakan modul daripada buku teks sebenarnya menggunakan buku teks. Okay, saya terangkan supaya kamu nampak seterusnya buat latihan dari buku teks tu. Then hantarlah ke channel dan juga Google Form yang saya berikan. Okey, selain daripada tu, latihan-latihan yang saya berikan itu untuk mengukuhkan pengetahuan kamu dan latihan yang saya berikan tu kebanyakannya adalah berbentuk soalan SPM. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.